Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nada Nabila binti Salim, nombor metrik 12011830, ingin membentangkan tentang kerja khusus kami di bawah tajuk Etika dari Perspektif Pelbagai Peradaban. Etika dan peradaban saling berkait antara satu sama lain yang cenderung kepada kesopanan, kesantunan serta kehalusan. Menurut K. Bertens, teori etika berasal daripada perkataan Yunani kuno yang membawa maksud perangai atau kepribadian. Etika biasanya berkait rapat dengan moral yang merupakan istilah daripada bahasa Latin iaitu mores. Selain itu, istilah peradaban, civilization ataupun tamadun berasal daripada perkataan madana iaitu berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud peradaban dan perbaikan dalam budaya sosial. Kita teruskan dengan melihat objektif kajian untuk tugasan ini. Yang pertama, menghuraikan konsep etika dari perspektif Islam. Yang kedua, menjelaskan konsep etika dari perspektif Barat. Yang ketiga, analisis perbezaan dan persamaan antara etika menurut Islam dan Barat. Seterusnya, bagi skop kajian, kami memfokuskan tentang objektif menghuraikan konsep etika dari perspektif Islam, menjelaskan konsep etika dari perspektif Barat dan menganalisis perbezaan dan persamaan antara etika menurut Islam dan Barat. Kami menggunakan skop kajian literatur di mana ianya kajian lepas yang dijalankan daripada pelbagai sumber untuk meningkatkan lagi pemahaman iaitu dengan merujuk pelbagai sumber rujukan seperti jurnal, buku, keratan majalah dan artikel. Dalam kajian ini, kami telah menjelaskan tentang konsep, teori dan maklumat-maklumat yang penting. Menurut falsafah Grik, teori asal etika berasal daripada teori kepribadian mulia. Teori ini juga menekankan konsep the golden mean iaitu mencari kebaikan dalam keadaan keseimbangan di antara keinginan ini agar tidak melampaui dalam setiap perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira binti Mat Zaid, nombor metrik 1203101. Saya akan membentangkan objektif yang pertama, iaitu konsep etika menurut perspektif Islam. Etika Islam adalah sinonim dengan akhlak. Menurut para tokoh Islam, akhlak didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan perbuatan akan lahir darinya dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran. Pengertian ini telah melayakkan akhlak itu sebagai istilah yang paling tepat dan lengkap bagi etika Islam, berbanding dengan istilah lain seperti moral dan norma sebagaimana yang diyakini oleh Barat. Konsep etika menurut Islam. Etika Islam merujuk kepada akhlak. Akhlak ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang kata akarnya ialah khuluq, iaitu tabiat, perangai, tingkah laku, keagamaan ataupun kepercayaan. Seterusnya, keunikan yang ada pada etika Islam dari segi sumber asasnya. Asas etika Islam bersumberkan ketuhanan, dalil nakli, iaitu Al-Quran dan hadis. Islam juga mengiktirafkan sumber kemanusiaan, dalil akli, yang terdiri dari takulan akal, naluri dan pengalaman manusia. Percampuran sumber ketuhanan dan sumber kemanusiaan ini menghasilkan etika Islam yang mantap pada mendasari kehidupan manusia. Yang kedua adalah dari segi skop. Etika Islam meliputi aspek teori dan praktis, iaitu al-majali al-nazar, majali al-amal. Dalam gandingan aspek teori dan praktis ini, menjadikan etika Islam lengkap dalam segenap aspek kehidupan. Seterusnya adalah dari segi rangkuman nilai. Etika Islam ini merangkumi pelbagai aspek sesuai dengan penciptanya yang memiliki segala kesempurnaan. Seterusnya adalah prinsip etika Islam. Yang pertama, kesatuan. Berkaitan dengan konsep tauhid, aspek-aspek kehidupan manusia, politik dan ekonomi, di mana menganggap sama rata sahaja walaupun berbeza kulit,
agama ataupun bangsa. Yang kedua adalah kesamaan berkaitan dengan konsep al-adl, keseimbangan antara pelbagai aspek kehidupan manusia yang dinyatakan dalam usaha menghasilkan susun sosial yang terbaik. Yang ketiga adalah keinginan, kehendak manusia tanpa paksaan luaran. Sebagai contoh, pengaplikasian prinsip keinginan dalam etika perniagaan, di mana manusia mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak. Pada urusan perniagaan ini sama ada manusia membuat secara jujur ataupun tidak jujur. Sebagaimana dalam Islam, perniagaan ini perlu ada kejujuran. Seterusnya adalah yang keempat, tanggungjawab. Manusia perlu bertanggungjawab atas perbuatan tersendiri, dan manusia itu perlu mempertanggungjawabkan jika ada terdapat sebarang masalah. Kesimpulannya, etika Islam bukan sahaja berlandaskan agama, malah merangkumi segenap urusan kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zulkarnain binti Zakaria. Nombor matrik saya 1201828. Dengan ini saya akan menerangkan objektif yang kedua, iaitu konsep etika menurut Barat. Etika ini didasarkan kepada falsafah moral yang wujud sejak zaman Yunani kuno lagi, serta didasarkan kepada beberapa falsafah umum, iaitu falsafah idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme daripada Abdurrahman Muhammad Aruf dan Zakaria Kasal pada tahun 1487. Jadi perkara yang menjadi pemikiran teori adalah pemikiran yang rasional. Kemudian peradaban barat ini juga merujuk kepada masyarakat yang bukan Asia, iaitu masyarakat Eropah dan juga masyarakat Amerika Syarikat. Dengan itu juga menurut etika ini, budaya merupakan salah satu perkara penting dalam peradaban kerana ia cara yang dicipta oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling supaya menjadi golongan yang bertamadun dalam kehidupan mereka sendiri. Seterusnya, maksud etika barat ini berasal daripada perkataan Greek, iaitu ethos, bermakna sikap adab yang menentukan tingkah laku sesebuah masyarakat. Selain itu, menurut Encyclopedia of America, etika ini diambil daripada bahasa Inggeris, iaitu ethics. Menurut pandangan ahli falsafah, bahawa perilaku baik ibarat menurut mata universal, atau dengan kata lain, etika ini menjelaskan suatu perkara yang mana baik dan yang mana buruk. Kemudian, menurut Aristotle pula, pada kepribadian mulia adalah konsep yang mencakupi keadilan, kemurahan hati, keberanian, kejujuran, kebijaksanaan dan kesabaran yang memainkan peranan penting dalam kehidupan moral. Seterusnya, teori etika barat ini merupakan tulang punggung suatu ilmu, iaitu pengetahuan yang menjelaskan berbagai gejala sosial dan alam. Terdapat beberapa teori etika barat yang berpengaruh untuk membuat keputusan dan menilai tingkah laku, iaitu teori utilitarian, teleologikan dan deontologi. Bermula dengan teori utilitarian yang dikenali sebagai teori utilitarianisme, berasal daripada perkataan Latin iaitu utilis, manakala dalam bahasa Inggeris adalah utility yang bermaksud manfaat. Teori ini ditulis oleh John Stuart Mill pada kurun ke-19. Teori ini dianggap tidak ada suatu pun perbuatan yang dianggap baik ataupun buruk secara intrinsik. Kemudian, teori ini ada dua prinsip, iaitu prinsip seronok atau tidak rasa sakit sebagai asas nilai kebaikan, dan yang kedua iaitu prinsip kegembiraan kerana kebahagiaan dapat dipenuhi apabila yang dikehendaki diperoleh. Oleh itu, pandangan ini selari dengan ideologi demokrasi dan liberalisasi yang diamalkan oleh masyarakat khusus di Barat. Kemudian, teori teleologikal yang berasas hukum semula jadi, iaitu kerangka berfikir tentang etika dalam tradisi sekular. Menurut Aristotle, pada kurun 4, Aristotle percaya bahawa objek atau perkara yang mempunyai tujuan atau fungsi spesifik telah ditetapkan secara semula jadi. Apabila dapat tahu jelas fungsi ini, baru dapat kita menilai sama ada perkara itu baik ataupun tidak, beretika ataupun tidak.
Seterusnya, teori deontologi dalam bahasa Greek iaitu tanggungjawab. Deontologi ini guna dua prinsip, iaitu menjelaskan persoalan etika, iaitu hak dan tanggungjawab. Teori ini ditulis oleh Immanuel Kant, pendapatkan tentang perkara yang dianggap baik dilakukan berasaskan prinsip yang nasional. Dengan itu, teori ini dikenali sebagai categorical imperatif yang bermaksud suatu benda itu yang dianggap benar dan beretika dikategorikan sebagai perbuatan yang baik sebab disebut prinsip nasional yang bersifat universal. Secara kesimpulannya, etika ini sering disamakan dengan moral, namun etika lebih bersifat teoritis, manakala moral bersifat praktis. Ini menunjukkan juga etika barat berbeza dengan Islam. Oleh itu juga, beberapa teori etika yang dapat kita faham dalam menjelaskan persoalan etika seperti teori utilitarian, teleologikal dan deontologi. Sekian pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faiz Muhammad Syarif Rizal. Nombor metrik 1201827 dan saya ingin membentangkan tentang objektif yang ketiga, iaitu perbezaan antara etika barat dan etika Islam. Secara umumnya, peradaban boleh diiktirafkan sebagai sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam segala perlakuan, pemikiran dan penciptaan yang baik bagi pembentukan peribadi akhlak, tata susila, adab, tingkah laku dan budi bahasa yang mulia bagi setiap individu dan juga sekelompok manusia yang membentuk sebuah bangsa atau negara. Untuk poin yang pertama, merujuk kepada perspektif kebudayaan di barat, ia sering diketengahkan secara serius dan meluas, khusus dalam bentuk yang ilmiah dan bersifat akademik. Pemijaan kebudayaan tersebut berdasarkan penggunaan istilah culture dalam The Oxford English Dictionary. Culture bermaksud pemujaan atau penyembahan, perbuatan pemelihara tanah iaitu pengurusan sumber semula jadi bumi, memelihara dan meningkatkan minda atau akal dan kekuatan manusia, peningkatan atau pembaikan melalui pendidikan dan latihan, dan suatu bentuk latihan, peningkatan dan pembaikan minda, cita rasa dan kelakuan manusia, suatu keadaan yang terhasil dalam proses latihan dan pembaikan, dan salah satu aspek intelektual dalam peradaban. Untuk poin yang kedua, konsep budaya dari perspektif Islam. Menurut Ibnu Khaldun, iaitu tokoh sosiologi dan sejarah Islam terkemuka pada abad ke-14, kebudayaan merujuk kepada istilah Arab, iaitu Al-Umran. Beliau turut menyatakan bahawa kebudayaan menunjukkan kewujudan benda hidup serta tempat yang disediakan untuk benda hidup tersebut memanfaatkan dengan sebaik mungkin benda hidup tersebut. Tempat yang disediakan pula merujuk kepada tanah yang boleh diperolehi manfaat daripadanya, iaitu sama ada untuk tempat tinggal atau tempat mencari rezeki seperti duduk tanam, berniaga dan berternak. Untuk poin yang ketiga, konsep falsafah akhlak Greek. Masyarakat Greek terkenal sebagai Nama saya Nurul Amirah binti Abdul Khalid, nombor metrik 1201831. Saya akan menerangkan metodologi kajian, kesimpulan dan cadangan. Metodologi kajian merupakan cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh pekaji bagi mencapai objektif kajian. Tujuan menggunakan metodologi kajian untuk menjadikan kajian lebih sistematik dan perjalanannya akan lebih tertumpu kepada objektif kajian. Terdapat beberapa metodologi kajian yang digunakan oleh pekaji, iaitu kaedah perpustakaan. Pekaji menggunakan kaedah perpustakaan bagi melekatkan kajian dan mencapai objektif. Pekaji boleh menggunakan sumber-sumber dari bahan bercetak dan bahan elektronik seperti bahan-bahan ilmiah dan jurnal. Pekaji juga boleh melayari lawan sesawan internet untuk mencari maklumat dan bahan rujukan tersebut. Dengan cara ini, banyak membantu dan memudahkan pekaji dalam memberi banyak ilmu dan bahan rujukan bagi menyiapkan kajian ini.
Kesimpulannya, etika merupakan tingkah laku atau tata sila yang terpuji yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat, iaitu Islam dan Barat. Etika ini juga merupakan elemen penting dalam sebuah tamadun, kerana menurut Islam, tamadun bangsa itu akan terbina apabila wujudnya nilai-nilai yang baik dan mulia dalam sebuah masyarakat. Jika sebuah masyarakat mengabaikan nilai-nilai yang baik, menyalahi matlamat utama binaan tamadun akan mengalami zaman keruntuhan. Tamadun Islam terdapat dua sumber yang penting, iaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk menjadikan garis panduan kepada tamadun Islam. Seperti mana Allah berfirman mengenai Al-Quran yang diturunkan kepada manusia sebagai pelengkap dan penerang atau sesuatu perkara yang menjadikan kemusykilan, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-An'am ayat 89. Dengan apa yang saya dapat ialah mengadakan ilmu agama supaya mereka tahu bahawa ilmu agama dapat membimbing mereka ke arah yang benar, sebagai contoh halal dan haram. Dengan ini, belajar ilmu agama, mereka dapat membezakan antara baik dan buruk, contohnya arak, dadah dan judi. Dengan cara ini dapat menghayati dan mempraktikkan ilmu ini dengan kehidupan seharian dengan sebaik mungkin. Kata mutiara yang saya dapat ialah, barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu, nescaya ilmu sedikit pun akan bermanfaat baginya. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita mestilah mempelajari dan menghayati ilmu agama. Sekian daripada saya. Terima kasih.